Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaminur Aina. Hari ini kumpulan 5 akan membentangkan tentang tajuk kaedah mencerdaskan minda ke arah insan cemerlang. Jadi, apa dimaksudkan dengan minda cerdas? Minda cerdas ialah kesempurnaan untuk berfikir, mengerti dan mengingat sesuatu perkara. Kecerdasan minda ini dikatakan sebagai kebolehan berfikir secara mujarad atau lebih difahami secara rasional untuk membuat penyeluruhan keputusan dalam kehidupan seharian. Ia juga melibatkan cara tindakan seseorang dalam melakukan sesuatu perkara. Individu yang mempunyai minda sihat dan cerdas sudah tentu boleh berfikir secara abstrak dan tingkah lakunya akan menjadi penentu darjah kecerdasan seseorang itu. Menurut pandangan para ilmuwan iaitu David Wechsler pada tahun 1975 dan Binet pada tahun 1905, kecerdasan boleh membantu seseorang individu memahami alam persekitarannya dan mampu membuat pertimbangan kritikal terhadap diri. Kebolehan dan keupayaan untuk membuat pemahaman dan penilaian terhadap sesuatu situasi merupakan faktor utama kecerdasan yang perlu diketahui oleh setiap individu. Bahkan, kecerdasan minda ini mampu dimiliki sekiranya mereka mengamalkan gaya hidup sihat secara berterusan dan konsisten. Seterusnya, kita akan beralih kepada kepentingan minda cerdas. Yang pertama ialah sesuatu keputusan dan pilihan yang tepat dapat menentukan kualiti berfikir individu tersebut. Pada dasarnya, minda dan manusia tidak dapat dipisahkan. Hal ini kerana dari sudut perspektif minda fikir, minda sangat memainkan peranan yang penting kepada manusia untuk membuat keputusan yang tepat, sekaligus ini juga dapat menentukan kualiti berfikir individu tersebut. Bertitik tolak dengan itu, hal ini tidak dapat disangka lagi apabila seseorang mampu mempertimbangkan terlebih dahulu tindakan yang akan dilakukannya. Maka terbuktilah bahawa individu yang sihat mindanya akan membuat sesuatu pertimbangan yang logik agar keputusan yang dilakukan tidak akan mengancam kehidupannya di kemudian hari. Minda fikir seseorang juga akan lebih berfungsi dengan baik jika individu tersebut mempunyai pelbagai ilmu pengetahuan yang meluas untuk membolehkan mereka berfikiran lebih kreatif. Seterusnya, minda yang cerdas juga dapat membuatkan kita rasa tenang dan akan membantu dalam melahirkan rasa redha terhadap segala ketentuan yang ditakdirkan dalam hidup ini. Minda yang positif bukan sahaja dapat membuatkan kita rasa lebih tenang dan lapang, malah ianya juga dapat membantu kita untuk lebih terbuka apabila menerima sebuah takdir. Kita juga dapat menginsafi diri dan bertekad untuk menjadi insan yang lebih positif, yang juga penting bagi menjadi individu yang mudah didekati oleh orang lain. Selain itu, tanpa kita sedari, minda yang cerdas juga membolehkan seseorang individu sentiasa bersedia dalam menerima apa jua cabaran dalam kehidupan seharian. Tamsilnya, individu tersebut tidak akan mudah melenting apabila diberikan sebuah tugasan, malah akan lebih menerima serta menyahut cabaran tersebut untuk memperbaiki diri sendiri. Hal ini kerana individu tersebut sentiasa berfikiran positif dan mengimpikan sebuah peningkatan yang baik terhadap dirinya sendiri, sekaligus individu tersebut juga mahukan dirinya mampu untuk bersaing secara sihat dengan masyarakat di luar sana. Tambahan pula, minda yang cerdas menyebabkan seseorang individu akan berfikiran secara lebih terbuka. Misalnya, apabila melakukan kerja secara berkumpulan, individu yang mempunyai minda yang cerdas mampu untuk menerima dan menilai sebuah cadangan yang dilontarkan daripada ahli lain. Mereka juga tidak akan terus menghalang individu lain daripada menyuarakan pendapat mereka. Hal ini juga dapat menimbulkan rasa kebersamaan dalam kerja berkumpulan dan secara tidak langsung dapat menghasilkan kualiti kerja kumpulan yang sangat baik. Kaedah mencerdaskan minda. Bersenam. Senaman menggalakkan pengeluaran enzim-enzim yang kecil di otak yang dikenali sebagai endorfin. Endorfin mencetuskan perasaan gairah dan keseronokan. Kajian di luar sana yang menunjukkan bahawa walaupun 7 daripada 10 rakyat Amerika melaporkan rasa tekanan pada setiap hari, orang-orang yang melakukan senaman lebih mampu untuk menguruskan tekanan dengan lebih bijak. Tetapi, untuk memulakan habit senaman yang konsisten, ini tidak dinafikan bukan perkara yang mudah. Jangan risau, kita boleh mula dengan perlahan-lahan dengan aktiviti mudah seperti berjalan pantas,
menunggang basikal ataupun berenang. Pemakanan yang sihat, bersih dan seimbang dapat membantu untuk mencerdaskan minda. Setiap individu perlu mengamalkan gaya hidup sihat dengan makan makanan yang sihat dan seimbang mengikut keperluan tenaga seperti mana yang disyorkan dalam kempen Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Suku-suku separuh yang merupakan pinggan sihat Malaysia yang disarankan untuk setiap individu tanpa mengira usia. Hal ini kerana pengambilan sesetengah kelas makanan yang berlebihan atau kurang boleh mengganggu kondisi minda kita. Dalam pada itu, pengambilan makanan yang diproses seperti nugget serta makanan segera perlu dielakkan kerana ia boleh menyebabkan seorang individu itu mengalami lemah daya ingatan dan lebih teruk lagi boleh mengidap penyakit Alzheimer. Mencari hobi yang bermanfaat. Kita juga boleh memelihara minda kita cergas dan sihat dengan melibatkan diri dalam hobi yang bermanfaat. Dengan adanya hobi, ia dapat memberikan kita rasa tujuan dan kepuasan diri yang dapat meningkatkan keyakinan diri. Dengan adanya hobi yang bermanfaat, ia dapat mengalahkan kita untuk menggunakan otak dengan cara yang unik dan kompleks, meningkatkan kemampuan kognitif kita dan jaga minda kita agar tetap aktif. Selain itu, hobi dapat membantu meningkatkan kemahiran ingatan dan tumpuan kita, memudahkan kita untuk mengingati maklumat penting dan memberi tumpuan kepada tugas yang kita punya. Seterusnya ialah tidur secukupnya. Salah satu daripada gaya aspek hidup sihat yang kita tahu ialah tidur yang cukup dan berkualiti. Tempoh masa untuk setiap individu tidur adalah berbeza-beza mengikut faktor umur dan beban kerja seharian. Purata tempoh masa bagi tidur seseorang individu ialah lebih kurang 7 hingga 8 jam sehari. Cara tidur seseorang boleh mempengaruhi emosi dan juga mindanya selepas bangun daripada tidur. Hal ini kerana tidur yang tidak berkualiti dan tidak teratur akan mengganggu emosi seseorang sepanjang hari dan sekaligus boleh mengganggu fokus dan menyebabkan fizikal badan mudah letih dan mengantuk. Aktiviti interaktif seperti bersosial boleh membantu kita meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangkan risiko masalah otak atau mental. Aktiviti ini memerlukan interaksi dan komunikasi di mana ia dapat menggalakkan rangsangan mental dan membantu mengekalkan hubungan sel-sel otak kita dengan baik. Bayangkan bila kita bergaul dan bersembang dengan ahli-ahli keluarga atau rakan-rakan, ia boleh membantu mencetuskan perasaan ingin tahu dan buat kita berfikir. Aktiviti interaktif ini tidak semestinya memerlukan jumlah orang yang ramai dan ia boleh diambil bahagian dalam pelbagai cara. Seterusnya ialah kesan minda cerdas. Antaranya ialah berwawasan tinggi dan berdisiplin. Seseorang yang berusaha bersungguh-sungguh adalah individu yang berwawasan tinggi supaya dapat bersaing secara sihat antara satu sama lain. Individu yang mempunyai iltizam yang tinggi juga dapat melahirkan persaingan yang sihat. Oleh itu, setiap individu perlulah berani melakukan perubahan sikap dan minda agar lebih terbuka dan berdaya saing. Individu yang berwawasan juga sentiasa berfikiran secara terbuka dalam melakukan sesuatu perkara. Jika generasi kita tidak memiliki ciri-ciri ini, negara kita sudah pasti akan mundur dan tidak berpeluang untuk bersaing dengan negara lain. Manakala berdisiplin merujuk kepada kelakuan yang boleh mengawal diri sendiri dan patuh pada tata tertib. Disiplin adalah kepatuhan yang melatih seseorang untuk patuh kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Dengan itu, disiplin merupakan kunci kejayaan kerana ia melahirkan sifat yang teguh dalam memegang prinsip, tekun dalam usaha, mahu belajar dan rela berkorban untuk kepentingan agama dan tidak mudah berputus asa.
Kita perlulah menyadari betapa pentingnya disiplin dalam kehidupan, sama ada kehidupan peribadi maupun bermasyarakat. Seterusnya ialah bertanggungjawab dan amanah. Setiap individu harus melaksanakan segala tanggungjawab yang penting terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara dengan tepat dan teliti untuk menjamin segala kebahagiaan dalam kehidupan mereka sendiri dan dalam kehidupan orang lain. Seandainya kita mengabaikan dan tidak melaksanakan tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara, maka ianya akan boleh menimbulkan pelbagai masalah sosial, terutamanya golongan muda yang boleh menggugat ketenteraman masyarakat. Kita seharusnya melaksanakan tanggungjawab kita dengan baik berlandaskan nilai murni dan etika di bawah garis panduan yang ditetapkan oleh agama, budaya masing-masing serta negara. Selain itu, kita juga mestilah sentiasa berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab yang telah diberi bagi memastikan hidup dalam keadaan aman, damai, harmoni dan sejahtera. Manakala amanah sewajarnya menjadi nilai yang terunggul untuk diamalkan dan dihayati oleh setiap individu walau di mana sekalipun mereka berada tanpa mengira status dan taraf kedudukan supaya dapat memberikan kepercayaan kepada orang lain. Mampu berfikir rasional dan kritis. Pengurusan pemikiran yang baik mampu melahirkan seseorang berfikir dengan baik dan ini mampu dilatih dan dipupuk sejak bangku sekolah lagi. Kepentingan kemahiran berfikir dapat mengelakkan kesilapan berfikir berlaku. Mengamalkan budaya berfikir secara kritis dan rasional dapat memupuk dan mewujudkan pemikiran yang baik dan berkesan bagi mengelakkan kesilapan berfikir. Kita sering melakukan kesilapan semasa berfikir, terutama apabila melakukan sesuatu keputusan dan menyelesaikan masalah, dan kesilapan yang sering kita lakukan semasa berfikir adalah berfikir secara terburu-buru, sempit, kabur dan bercelaru. Selain itu, berlaku apabila kita bertindak secara tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu keputusan atau menyelesaikan masalah fikiran yang terburu-buru, dan berlaku apabila kita cuba membendung fikiran kita daripada melihat sesuatu yang lebih luas. Oleh itu, mengamalkan budaya berfikir secara kritis dan rasional sangat diperlukan untuk melahirkan individu yang mempunyai pemikiran yang baik dan berkesan supaya bijak dalam membuat sesuatu keputusan yang mampu mempertimbangkan dan memutuskan kesahihan keputusan yang dipandangkan oleh pihak lain. Dapat beberapa perkara yang merosakkan minda yang perlu kita ambil tahu dan elakkan untuk meningkatkan kualiti minda kita. Yang pertama ialah merokok. Seperti yang kita tahu, merokok sangat berbahaya untuk kesihatan tubuh badan kita kerana di dalam rokok terdapat berbagai bahan-bahan yang berbahaya yang dapat merosakkan organ di dalam tubuh badan kita. Begitu juga dengan minda, asap rokok mengandungi racun yang dapat membunuh banyak sel-sel otak. Yang kedua ialah minum arak. Mengapa minum arak dapat merosakkan minda? Kerana apabila seseorang meminum alkohol, ia terus bertindak ke atas sel-sel otak dengan merangsang otak itu sebelum mengganggu fungsinya, sehingga menyebabkan gangguan kepada penglihatan, hilang ingatan dan seumpamanya. Pengambilan 2 hingga 3 gelas alkohol dalam masa sejam sudah mencukupi bagi menjadikan seseorang tidak stabil. Dalam jangka masa panjang, ia boleh merosakkan otak selama-lamanya. Disebabkan itu, Islam mengharamkan pengambilan alkohol dan peminum yang memabukkan. Yang ketiga ialah terlebih makan. Tidak bermakna makan berlebihan menyebabkan otak menjadi semakin baik. Makan berlebihan menyebabkan banyak darah dialirkan kepada perut dan usus untuk tujuan pencernaan, menyebabkan kekurangan darah yang sampai kepada otak. Ini mengakibatkan mengantuk, malas dan hilang daya fokus. Disebabkan itu, Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa makan secara berlebihan hukumnya adalah makruh, dan juga Nabi SAW sentiasa mengingatkan sahabat untuk makan secara bersederhana. Hidugam. Kekerapan menghidugam atau petrol boleh menghayalkan pengguna dan menyebabkan seseorang itu ketagihan. Selain itu, ia juga akan menyebabkan kerosakan otak yang kekal dalam masa yang singkat. Penagih akan hilang daya tumpuan, mudah marah, hilang ingatan, hilang kewarasan fikiran, keseimbangan badan dan mengalami kekeliruan serta kemurungan. Yang kedua, kurang berimajinasi. Berfikir merupakan satu cara yang baik untuk mengasah otak kita. Kurang berimajinasi menyebabkan tahap kecerdasan otak menurun. Yang ketiga, mengambil gula berlebihan. Gula yang berlebihan dalam badan boleh mengganggu penyerapan protein dan nutrisi.
ia juga boleh mengganggu perkembangan otak yang sihat. Tidak membaca Al-Quran juga adalah salah satu perkara yang dapat merosakkan minda. Sudah sedia maklum di mana Al-Quran merupakan kalimah-kalimah Allah yang dapat memberi banyak manfaat kepada badan kita jika kita membacanya, termasuklah mengaktifkan otak kita dan mengelakkannya daripada rosak. Tidak membaca Al-Quran menyebabkan otak kita menjadi dungu dan dangkal. Yang terakhir ialah menonton atau melihat gambar serta video porno. Kajian dan penelitian terbaru menunjukkan menonton filem porno dapat mematikan bahagian otak yang memproses rangsangan visual. Setidaknya hal ini terjadi pada wanita. Demikian hasil studi yang dikeluarkan oleh University of Groningen Medical Center di Belanda yang meneliti hal tersebut. Oleh itu, rumusan yang dapat disimpulkan ialah minda yang cerdas amat penting dalam pembangunan modal insan yang cemerlang. Hal ini demikian kerana setiap individu yang mempunyai minda yang cerdas boleh dijana untuk melahirkan insan yang berprestij tinggi dan minda kelas pertama. Perkara ini bergantung kepada sejauh mana minda individu itu dijana bagi menentukan hala tuju kehidupan masa kini dan akan datang. Modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang mampu membawa nama dunia ke bersada antarabangsa. Lantaran itu memberi impak kepada kejayaan negara pada masa akan datang.